Terima kasih rakan penyampai. Mengambil kira keperitan rakyat Kelantan setiap kali tiba musim tengkujuh, kerajaan prihatin dalam memberi keutamaan kepada projek Tebatan Banjir yang mana projek ini turut tersenarai dalam bajet 2016 dan juga rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Mengulas mengenai projek tersebut secara lebih terperinci bersama saya pada ketika ini, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan, Tuan Haji Syahimi Sharif. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi untuk bersama TV1. Sama-sama. Ya, difahamkan projek Tebatan Banjir meliputi beberapa kawasan di negeri Kelantan. Boleh Encik Syahimi jelaskan dan sejauh mana perkembangan projek tersebut? Pelaksanaan projek Tebatan Banjir di negeri Kelantan, kita telah melaksanakan projek fasa 1 daripada Istana Kota Lama ke Kampung Penambang, iaitu sepanjang 3.7 km. Jadi projek ini telah pun disiapkan pada hujung tahun 2013. Itu projek yang telah disiapkan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan akan disambung ke rancangan Malaysia ke-11. Okey, dalam pemantauan pihak JPS sendiri, lokasi mana yang perlu disegerakan? Lokasi yang perlu disegerakan ialah di hilir Kampung Penambang itu sendiri. Kita akan melaksanakan pengorekan muara sungai sepanjang 20 km daripada muara ke Jambatan Salo Pasir Mas. Jadi kita akan menyambung pembinaan tembok dari Kampung Penambang ke Kedai Buluh sepanjang 3 km dan bersetentang dengan tembok ini adalah di sebelah tempat, iaitu dari Kampung Palekbang ke Kampung Kok Majid, iaitu sepanjang 7 km. Jadi dengan adanya kedua-dua tembok ini, air tidak akan melimpah ke Bandar Kota Baru dan ke Bandar Tumpat. Ya. Bencana banjir tidak mampu untuk kita elakkan, namun dengan adanya pembinaan tebatan ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan kesan banjir yang terlalu teruk dan juga mengurangkan kerugian yang terlalu besar yang dialami oleh penduduk. Memang betul. Kita perlukan kerjasama daripada pihak penduduk keseluruhannya supaya tidak membuang sampah sarap ke dalam sistem saliran yang telah disediakan agar ini tidak menyumbang kepada kejadian banjir yang berlaku ketika itu. Jadi segala pembangunan yang dilaksanakan di Lembangan Sungai Kelantan ini dipohon kerjasama daripada semua pihak pemaju akan mematuhi garis panduan saliran mesra alam yang disediakan oleh pihak jabatan agar tidak menambah kepada aliran air ke dalam Sungai Kelantan, terutamanya sekali dalam semasa kejadian banjir. Ya. RTM sempat untuk mendapatkan reaksi daripada penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir. Kita ikuti dulu Tuan Encik. Molek kita setuju sana macam tu. Beteng. Kalau boleh siapa kau suka PCB tu beteng lagu comel. Baru tenang kita kata dalam bandar pun jadi harta sekolah pun tak penuh lah. Bagi-bagi kajian tak penuh lah, jadi rumah orang pun tak itulah. Kita pun suka kalau dia mau buat gitu pun tak ada air je. Tak saya tengok ni banyak-banyak ni seluk gini debu-debu boleh-boleh tak hilang lagi dia. Kita rumah saja ni kat lutut ni seluk. Molek saya sokong lah kalau kita pasal kalau dia buat tu mungkin sini air tu tak banyak mana sepuluh baru padah lah. Tu lah. Moga jalan sungai pun nampak dalam dah. Tebing pun ada dah, tapi kalau boleh kurang sana tu mungkin air sini kurang kan. Molek lah kalau gitu. Saya sokong lah. Itu antara reaksi mereka. Selain daripada mengharapkan pembinaan tebatan banjir ini, apa nasihat Tuan Haji kepada penduduk agar mereka mengambil pendekatan lain seperti mengawal sistem peparitan dan sebagainya? Saya setuju dengan pandangan Cik Suzy tadi, supaya penduduk sama-sama membantu pihak kerajaan menjaga sistem saliran yang telah dibina agar semua infrastruktur berkenaan dalam keadaan yang baik dan tidak dicemari oleh pihak penduduk. Dengan ini, sekiranya berlaku banjir, keadaan ini tidak akan lebih memberatkan suasana ketika itu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan bersama penonton pada hari ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.